Sunnah Nabi. Nabi buat macam tu. Sampai dekat rukun yang mandi, istilam dan tidak mengucuk. Kemudian, memperbanyakkan baca zikir dan doa. Ada disediakan dalam buku yang juara bagi tu. Kemudian, dia kata disunatkan berturut-turut 7 pusingan. 7 kali pusingan berturut-turut. 1, 2 sampai habis. Disunatkan. Tapi kalau 1 pusingan semput, relax dulu, balik hotel tidur, kadang petang tu balik, buatlah pusingan kedua pula, semput pula dah. Okey. Nak boleh ke selesai 7 pusingan tu, jenuh. Tapi tak apalah, boleh juga. Tapi yang afdalnya disunatkan supaya berturut-turut 7 pusingan tu berterusan lah. Kemudian hendaklah tawaf dengan khusyuk dalam tawaf. Maksudnya kita fokuslah dan merendahkan diri. Jangan sibuk nak selfie, nak buat live bagai tengok kat telefon anak pula. Cuba kau tengok dekat Astro tu. Ni mak tengah angkat tangan ni pakai, nampak tak mak tangan? Kan. Anak kata mak nampak. Dan nampak boleh buat apa? Dapat duit 1,000. Tak ada apa juga kan. Lebih baik kita fokus je lah. Kan. Kalau dapat duit 1,000, 2,000 okey kan. Nampak tangan, Astro bagi bank in 1,000. Okey lah tu kan. Tak payahlah. Kan kita fokus kepada tawaf. Kalau tak nanti rosak pusingan. Kemudian bila dah siap kita tawaf pusingan tu, maka disunatkan solat sunat tawaf dan meminum air zam-zam. Minumlah air zam-zam ni, kerana minum air zam-zam ni istimewa. Ma'uz zam-zam, Nabi kata liman syuribalah. Minumlah air zam-zam ini, dan minum air zam-zam ni bergantung pada niat. Apa niat kita minum air zam-zam ni? Kalau kita niat nak sihat, Allah bagi sihat. Kalau niat nak kahwin lain, wallahu a'lam kan. Tapi dari sudut memakbulkan doa ni, itu urusan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita doa macam-macam, tapi Allah Ta'ala tak bagi lagi masa itu. Bila Allah Ta'ala bagi? Bila dah mati esok Allah Ta'ala bagi. Bukan kita pun, Nabi sendiri macam tu. Ada benda yang Nabi doa, Allah Ta'ala apa segera. Ada yang doa Nabi doa, Nabi wafat dah, barulah Allah Ta'ala makbulkan. Tapi Quran kata apa? Qalu rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkatalah Tuhanmu, mintalah dengan aku, bukan tunaikan. Jadi tugas kita minta. Dan antara alternatif yang diberikan kepada kita ialah bila kita minum air zam-zam, kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunaikanlah permintaan kita. Dan saya yakin ramai orang pergi Mekah ni, dia ada banyak hajat. Kan? Dia hajat naik itu, hajat naik ini, ialah boleh minta dengan Allah SWT. Baik, itu berkenaan dengan sunat-sunat tawaf. Kemudian cadangan bacaan di setiap pusingan tawaf. Ini cadangan, tuan-tuan boleh nak baca sendiri apa ke kan. So pusingan pertama baca Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kemudian boleh baca istighfar, taubat untuk diri sendiri. Sambil jalan tawaf tu, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah. Fokus, jangan ada benda lain. Kemudian baca pusingan kedua tu Subhanallah, mohon keampunan pada mak ayah kita. Pusingan ketiga, afdalul zikri, afdal zikir yang paling afdal, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil minta keampunan untuk suami, isteri, anak-anak. Kan. Habis Ustaz, suami saya pergi sendiri dia pun ada tu, anak pun ada, biar dia doa sendiri. Tak apa, biar dia doa sendiri kan. Kita doa untuk diri kita. Kemudian pusingan keempat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pusingan kelima, Astaghfirullahaladzim, minta keampunan pada guru-guru kita kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selawat kepada Nabi, mohon keampunan untuk para ulama kita, dan juga doa peribadi. Yang ketujuh tu doa peribadi, apa nak doa lah kan. Mohon keampunan untuk para pemimpin yang ikhlas. Jangan lupa juga minta ampun doa untuk mutawif tuan-tuan. Kan, supaya murah rezeki dia, mudahkan urusan dia juga. Kan. Ini cadangan, tapi terpulanglah kepada tuan-tuan nak follow yang baca dalam buku. Jadi insya-Allah biasanya nanti kita akan sama-sama tawaf ni. Jadi untuk tawaf yang pertama tu nanti kita akan pakai earphone tu, tuan-tuan follow lah bacaan mutawif lah, kita baca sesama. Tapi untuk yang umrah yang kedua, yang ketiga tu kita baca sendirilah. Kemudian kalau mungkin tuan-tuan nak buat umrah keempat, kelima tu terpulang. Ini cadangan untuk dibaca pada pusingan tawaf. Buku ada kan, boleh follow bawa buku tu. Kemudian bila kita tawaf, dia kata dia baca solat jugalah. Ada perkara-perkara yang membatalkan tawaf.
Pertama, terbuka aurat dengan sengaja, kan. Bila terbuka aurat tu, segera tutup, dimaafkan. Tapi kalau bila terbuka aurat tu, dibiarkan pula. Macam orang kan, pakai kain pelekat, semayang tepi pantai. Ya. Allahu Akbar, semayang. Dan masjid boleh juga sekarang ni. Kan masjid banyak kipas besar kan. Pasang kipas besar, Allahu Akbar. Pasang-pasang, tiba-tiba masuk angin terangkat. Tutup kepala. Kan, tutup kepala. Bawah buka. Kan. Dibiarkannya pula. Kenapa? Sedap pula dia kata. Yang tu batal. Tapi kalau terselak, cepat-cepat kita tutup. Itu dimaafkan. Okay. Kemudian dia kata menyentuh Kaabah kelambunya termasuk sazarwat. Sazarwat tu batu ni, batu putih ni. Okay. Masa kita tawaf tu, jangan sentuh Kaabah dulu. Tak payah sentuh apa-apa lagi. Sabar dulu. Nanti dah habis tawaf, barulah nak peluk ke nak cium. Memang disunatkan lah. Kan? Okay. Kemudian terpesong niat. Seperti sibuk mencari kawan, selfie, live FB. Sehingga terlupa dia sedang tawaf. Jadi niat berubah lah maksudnya. Ataupun menyentuh atau masuk dalam Hijr Ismail. Tak confident 7 pusingan. Tapi tak tambah 1 pusingan untuk meyakinkan. Maksudnya bila tak confident, tambah pusingan. Okay? Dan belum cukup 7 pusingan. Maksudnya belum sampai, bila pusingan ke-7 tu, belum sampai lagi pada garisan Hajar Aswad. Okay? Yang ada lampu hijau tu kan, tak sampai lagi. Dia dah keluar dah. Tu tak sempurna lagi tu. Terus dia pergi bergunting. Terus dia pergi tak sa'i pun. Maka ini menyebabkan batal tawaf. Batal tawaf, batal sa'i, batal lah semua bergunting. So kena buat balik lah tawaf. Okay, so ini kena ada. Tidak susah. Okay, baik. Dia ibadah umrah ni, dia bermula kita niat, kita kena tutup. Okay. Kalau macam lain tak, kan? Kalau sembahyang terbatal tak apa, kan? Buat semula. Kan? Tapi kalau tawaf, ibadah umrah ni, in case terbatal, terutama bertawaf ni, kita kena selesaikan juga. Kena sa'i pun sama, kena selesaikan. Kalau tidak nanti kita akan sentiasa berada dalam larangan ihram, susah. Inilah perkara tersebut kan. Baik. Kemudian kita tengok, dia kata kaedah sambung jika batal tawaf. Boleh disambung pusingan yang terbatal itu di tempat yang terbatal sahaja. Tapi dia kata afdal memulakan pusingan yang terbatal di rukun Hajarul Aswad. Afdal ini maksudnya yang paling utama lah. Tawaf sa'i dengan cara menyorong kursi roda. Okay. Jemaah yang disorong dan yang menyorong dikira mendapat pusingan tawaf dan sa'i secara bersama. 2 in 1. Maksudnya kalau ada jemaah nanti yang mungkin bawa mak ke, bawa ayah yang tak sihat, kita tolak dia. Okay. Dia duduk atas kursi roda tu, dia pun dapat pusingan tawaf, kita pun dapat pusingan dalam perjalanan yang sama. Tapi dia kata hukum ini berbeza dengan tawaf dan sa'i secara mendukung atau mengendong. Hanya dikira seorang sahaja yang terhasil. Tak tahu, saya pun tak pasti dalam grup kita ni ada tak yang bawa baby. Saya tak ada kan. Kalau bawa baby nanti, kita bawa baby ni, kita nak juga bagi dia pahala. Dia dapat pahala juga. Walaupun taklah mengangkat hukum fardu dia tu. Tak terangkatlah fardu umrah dia tu. Maksudnya kalau dia esok hari besar dia ada mampu, dia kena pergi lagi. Okay? Tapi kalau kita bawa dia, dia dapat pahala. Tapi bila tawaf tu kita kena niat lah. Kita tawaf untuk kita ke untuk dia. Masa dia gendong. Tapi kalau kita tolak dia, dia punya kereta dia tu, so dia pergi asing lah. Okay? Yang tu kita kena ingat dengan cara menyorong kursi roda. Baik. Okay, tips-tips untuk sah tawaf. Pastikan tidak berhadas kecil atau besar. So wanita-wanita ni berhati-hatilah dengan discharge. Jangan diabaikan masalah itu. Jadi wanita ni kena berhati-hati dengan discharge ni. Jangan diabaikan masalah. Discharge ni dia adalah merujuk kepada cecair yang keluar daripada kemaluan wanita. Tak kira lah sama ada keputihan ke, normal ke tak normal ke, ada lendiran ke, ada cecair yang bercampur dengan warna ke, ataupun apa-apa yang keluar yang bukan haid dan bukan nifas. So dalam ibadah tawaf, wanita mesti berada dalam keadaan suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Ini yang menurut mazhab Syafi'i lah digunakan di Malaysia ni. Maknanya kalaulah keluar discharge yang membatalkan wuduk, maka wuduk batal. Dan bila batal wuduk, tawaf juga terbatal. Sebab itu wanita kena hati-hati. Ada kadang-kadang wanita yang tak sedar bahawa
keputihan yang mengalir keluar dikira hadas kecil. Dia tak tahu keputihan yang keluar itu dikira hadas kecil dan dia membatalkan wudu. Dan kalaulah dia sedang tawaf menjadi tidak sah jika diteruskan tanpa wudu yang baru. Jadi ini perkara yang kita kena ambil perhatian lah. Terutamanya jemaah wanita kan. Kadang-kadang ada wanita memang dia ada masalah keputihan yang keluar secara berterusan. Ini dipanggil makzurah dalam benda yang uzur syar'i. Jadi kalau dia ni ada makzurah ni, jadi dia sebelum tawaf tu dia kena cuci bahagian kemaluan dia, pakai tisu, pakai pad untuk mengurangkan aliran keluar. Ini untuk yang tak ada, yang non stop lah. Maksudnya dia cuci pakai pad, kemudian dia ambil wudu ketika masuk waktu ataupun ketika nak tawaf tu, kemudian tawaf dengan wudu tu walaupun dengan dalam keadaan discharge masih keluar. Sebab ni dia dikira orang yang uzur. Jadi maksud dia wanita berhati-hatilah dengan discharge ni, maksud dia jangan anggap remeh cecair-cecair yang keluar daripada kemaluan, sebab dia boleh membatalkan wudu. Dan bila wudu batal, boleh menyebabkan tawaf menjadi tidak sah. Yang paling kita bimbang, tidak sah dalam keadaan tidak disedari. Ini masalah lah. Okey, baik. Kemudian dia kata suci badan, pakaian dan tempat tawaf. Pastikan tidak membawa benda-benda najis dalam beg sandang. Seperti panty linear dan panties yang sudah digunakan, selipar yang bernajis walaupun bersarung, darah luka yang banyak, hingus, air liur, air mata, tak ada masalah. Hingus, air liur, air mata tak ada masalah kan. Tapi macam darah, najis ni tak boleh lah. Walaupun niat tawaf umrah itu sunat, dia kata jangan diabaikan. Buatlah dengan sempurna. Maksudnya kalau kita buat tawaf sunat pun sama jugalah. Tawaf sunat kan, tawaf yang kita memang nak buat saja tanpa pakai kain ihram apa semua ni, nak buat yang tu pun juga kena jaga-jaga juga. Okey. Janganlah teruja sangat nak memegang dan memeluk Kaabah walaupun keadaan mengizinkan. Tunggulah sehingga selesai tawaf dan tidak dalam ihram. Janganlah asyik bervideo live, berselfie, menjawab WhatsApp ketika tawaf. Bimbang terlari niat. Bezakanlah ibadah dan perkara yang bukan ibadah. Tuan, yang ini kita semua tahu. Perjalanan umrah ni ialah perjalanan yang dipenuhi dengan ibadah. So nanti kita cuba-cubalah menjauhkan sedikit daripada benda ini semua, terutama ketika mana kita dalam keadaan berihram, terutama dalam keadaan tawaf. Okey, baik. Kemudian dia kata jemaah haji ataupun jemaah umrah lah, hendaklah berhati-hati dengan najis yang terdapat. Pertama, selipar yang dibawa semasa tawaf, anak kecil berlampin, pakaian yang bernajis, tahi burung yang jatuh semasa tawaf. Perkara-perkara yang kecil perlu diamati. Jika tersilap, boleh memberi impak yang besar kepada ibadah umrah. Okey, ini kita kena hati-hati. Baik. Kemudian tengok pandangan marjuh mazhab Syafi'i tentang batal wudu. Baik. Dia kata pandangan marjuh mazhab Syafi'i tentang batal wudu. Baik, dalam pandangan marjuh ni apa? Dalam mazhab Syafi'i ni dia ada dua pandangan. Satu dipanggil pandangan yang rajih. Pandangan yang rajih ni ialah pandangan yang kuat, yang dipilih oleh majoriti ulama-ulama mazhab lah, termasuklah Imam Nawawi, termasuklah Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala, dan jumhur di kalangan fuqaha Syafi'iyah menggunakan ini pandangan rajih, maksud pandangan yang kuat, pandangan dipilih oleh majoriti ulama dalam mazhab. Dan pandangan rajih ini ialah pandangan rasmi lah, pandangan yang amat, yang digunakan untuk keluarkan fatwa, untuk keluarkan hukum rasmi dan juga amalan-amalan masyarakat. Satu lagi pandangan dipanggil pandangan marjuh ni, yang ni pandangan marjuh ni. Pandangan marjuh ni ialah pandangan yang lemah, pandangan yang kurang diterima ataupun tidak dianggap sebagai pegangan utama mazhab. Tapi dia tetap ada dalam kitab fiqh Syafi'i ni, tetapi tidak digunakan sebagai pegangan umum. Biasanya pandangan marjuh ni dia hanya dipakai dalam keadaan-keadaan darurah ataupun kesulitan yang berat lah. Apabila pandangan yang rajih itu boleh menimbulkan mudarat. So dalam bab wuduk ni dia kata
Hukum asal bersentuhan lelaki dengan perempuan yang halal nikah tanpa lapik batal wudu. Kan batal. Kan orang bila suami isteri dah kahwin dia main batal-batal wudu. Kan. Terutama orang yang baru kahwin lah kan. 6 bulan pertama tu adalah sesi main batal-batal wudu ni kan. Lepas tu tak lama tak ada lah dah. Kalau dah 30 kahwin ni jangan cari pasal. Kita nak main batal-batal wudu, sanduk di atas kepala nanti. Dia bagi tahu anak dia, bapak kau ni buang tepiat ni, dia kata. Padahal ayah tu punyalah nak buat romantik kan, nak mengembalikan kenangan dulu-dulu tu. Tak ada dah kan. Tapi dalam bab batal wudu ni dia kata walaupun hukum asal tu ialah tak boleh kan, tetapi namun ada rukhsah. Rukhsah ni maksudnya ada keringanan. Keringanan yang Allah beri kepada umat Islam dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala di saat-saat darurah, masyaqqah ataupun dalam keadaan hajat. Darurah dalam keadaan susah lah kan, atau dalam keadaan berhajat. Maka dia kata oleh itu boleh beralih daripada pendapat yang masyhur, yang rajih kepada pendapat yang marjuh, iaitu tidak batal wudu jika berlaku persentuhan lelaki dan perempuan tanpa syahwat dalam masyaqqah dan haraj, seperti kesesakan di tempat kita nak bertawaf tu lah. Okey, baik. Dia kata apa? Tidak batal wudu jika berlaku persentuhan lelaki dan perempuan tanpa syahwat dalam masyaqqah dan haraj. Masyaqqah ni apa? Maksudnya kesukaran yang sederhana ataupun kesusahan yang berat lah, yang melebihi daripada keadaan biasa dalam masyaqqah. Maksudnya mungkin kita ni musafir, penat, maka boleh kita jamak, boleh kita kasar. Dalam keadaan kita tawaf ni kan crowd tu padat sangat, jadi susah kita nak menjaga tak bersentuh ni, maka dibenarkan kita bersentuhan tanpa syahwat. Dan juga dia kata haraj. Haraj ni apa? Haraj ni maksudnya ialah susah yang sangat berat lah. Syarak lebih longgar dan membenarkan rukhsah yang lebih besar kepada orang. Contohnya macam mana wanita yang mungkin dia ni ada masalah keputihan yang berterusan sehingga mustahil lah dia nak kekalkan wudu semasa tawaf, maka dia benarkan basuh-basuh. Tadi cerita dah basuh, kemudian pakai pad, segera ambil wudu dan selesaikan tawaf. Itu namanya haraj. Okey, baik. Ini keputusan muzakarah haji. Baik. Kemudian pandangan marjuh ini, pandangan yang lemah ini, dia kata diguna pakai ketika mana? Pertama, bermula daripada keluar bangunan penginapan sehinggalah ke dalam Masjidil Haram. Ataupun dia kata ketika berada dalam keadaan masyaqqah, seperti menaiki pesawat ataupun bas sepanjang tempoh mengerjakan haji dan umrah saja. Naik bas pergi mana tu, dalam keadaan tu dia dimaafkan, dibolehkan. Tapi kalau dah balik ke mana, dah balik ke Maran dan sebagainya, nak pakai lagi tak boleh lah. Kan. Sah diguna pakai untuk tawaf dan sebagainya selagi wuduk tidak terbatal mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Contohnya seperti keluar angin daripada kubul dan dubur. Tapi dia kata kalau dah kentut, dah kena ambil wuduk semula lah. Gitu kan. Baik. Okey. Jadi itu di antara perkara yang dibincangkan di dalam bab tawaf. Jadi insyaAllah kita akan bertemu pada sesi yang seterusnya untuk menjelaskan berkenaan dengan rukun yang seterusnya. Jadi insyaAllah kita boleh tidur di sini. Mudah-mudahan dapat kebaikan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah.